Berapa minit lagi? Oh, 10 minit lagi. Itulah datang lambat lagi. Baik. Seterusnya, kedua, nama-nama Allah kesemuanya indah. Asma'u al-husna. Asma'u al-husna. Al-husna adalah perkataan muannas untuk apa? Untuk ahsan, bukan untuk hasan. Dia boleh jadi dua. Sama ada boleh jadi hasan. Kita tahu, kalau dalam bahasa Arab, biru apa bahasa Arab? Kita kata azraq. Tapi kalau nak cerita tentang muannas, kita akan sebut zarqa. Kan? Kalau kita kata kitabun azraqun, buku biru. Tapi kalau kita nak kata kereta biru, kita akan kata sayyaratun zarqa. Sebab apa? Sayyarah ialah kalimah muannas. Kalau kita kata hajarul aswad, kan? Kita kata hajarul aswad. Hajar muzakkar, kalimah muzakkar, aswad ialah muzakkar. Tapi kalau kita kata habbatu sauda, oh laju lah kan, habbatu sauda. Pandai pula saya cari contoh. Kan? Habbah sauda, sebab habbah kalimah muannas. Baik, hasan muzakkar, muannas dia Husain, bukan. Husna. Dan dia juga boleh ahsan, yang terbaik. Muzakkar muannas dia apa? Husna juga. So kat sini asmaul hasan ke? Adakah husna dekat sini ialah muannas kepada hasan, ataupun muannas dekat sini ialah muannas untuk ahsan? Hasan yang baik, ahsan yang terbaik. So husna dekat sini ialah lawan kepada hasan, ataupun husna kat sini lawan kepada ahsan. So kita nak kata bukan nama Allah bukan setakat yang indah, bukan setakat yang sempurna, bukan setakat yang elok, tapi nama Allah yang terelok. Maksud ter apa tuan-tuan? Tak sengaja, bukan juga. Tu terlain. Oh, saya terlambat. Contohnya saya terlambat. Tapi kita kata terlambat macam mana? Paling lambat. Ada dua kan? Ustaz, saya terlambat. Saya tahu awak memanglah paling lambat sekali. Bukan, maksud saya tak sengaja lambat. Oh, kan? Bahasa tu ter. Kat sini kita kata apa? Bukan setakat elok, tapi dia terelok. Maksudnya tak ada lagi lebih elok daripada ini. Sebab kita akan tengok nanti tuan-tuan, nama Allah akan ada yang berkongsi dengan makhluk. Dan Allah menggelar hamba dia dengan nama dia sendiri. Contohnya bila Allah nak cerita tentang suami kepada suami pada isteri dia lah. Suami kepada macam mana? Nabi Yusuf cerita dia kan. Cerita Nabi Yusuf. Tuan-tuan tahu tak cerita Nabi Yusuf? Kan? Cerita dia apa? Dengan Zulaikha. Kan? Lepas tu dengan lagu nasyid intim, koya seorang-seorang dalam bilik. Cerita dia apa? Nabi Yusuf kena buang dalam fi ghayabatil jub ni apa? Dalam telaga ni, dalam sungai, tu Nabi Musa. Tu Nabi Musa. Silap Nabi ni. Dalam telaga, kemudian dia ambil oleh pedagang, dijual dengan thamanin bakhis ni, dengan harga yang murah kepada pembesar. Dan pembesar tu ada bini dia. Dan dalam Quran Allah kata apa? Wa qalatimra'atul aziz. Allah menggelarkan pembesar tadi sebagai al-aziz. Al-aziz merupakan nama Allah SWT. Maka Allah juga menggelarkan sebahagian daripada hamba dia dengan nama dia. Tapi adakah sama aziz makhluk dengan aziz al-aziz Allah SWT tadi? Tak sama. Sebab aziz merupakan gelaran yang baik. Tapi Allah bukan setakat baik, tapi gelaran Allah yang terbaik. Kalau ada orang aziz dekat muka bumi, maka Allah punya aziz jauh lebih baik daripada dia. Ada orang yang penyayang dalam hidup dia, maka tak dinafikan memang ada orang yang penyayang dalam hidup dia, bukan? Tak. Tengok kambing pun menangis. Tak. Ada tuan-tuan, orang yang tak boleh tengok sembelihan binatang. Dia rasa kesian. Tengok binatang kena sembelih. Tak, kalau tengok gambar Palestin tu pengsan. Betul, saya pernah jumpa orang, dia tak boleh, dia orang panggil terlalu emotional, terlalu sentimental. Ada orang kata terlalu instrumental. Kita kata bukan, instrumental tu alat. Kita kadang-kadang bercakap, kita rasa macam bunyi betul dah. Kita ni jangan instrumental sangat. Kata dah. Saya bukan instrumental, saya reggae kata.
Ada banyak kesalahan dalam bahasa yang seronok kan kita nak tengok. Kita dua ni ada chemical lah. Kita kata kalau ada chemical meletup. Kita kata kita ada chemistry. Tu kena jaga-jagalah tuan-tuan. Baik. Kita kata apa? Yang chemical pula yang ingat. Contohnya seorang ibu, dia penyayang kepada anak dia. Dia akan sangat penyayang pada anak dia. Tapi kita kata kalau nak banding dengan penyayang Allah, maka penyayang Allah yang paling sempurna, yang paling hebat, yang tidak ada kekurangan dalam kasih sayang Allah. Maka seorang ibu kadang-kadang dia akan larang anak dia untuk berbuat sesuatu walaupun anak dia nak sangat. Anak dia yang kecil, umur 2 tahun, setahun lebih yang tak kerti apa, nak pegang benda panas. Menangis-nangis nak pegang benda panas. Adakah seorang ibu tu akan benarkan? Dia akan sanggup biarkan anak dia tu kecewa, tantrum, menangis, berguling, sepak barang daripada dibenarkan anak dia pegang benda panas. Sebab dia tahu kekecewaan itu lebih baik ditanggung berbanding dengan bahaya yang akan diperolehi sekiranya dia benarkan perbuatan itu. Maka kita boleh faham Allah SWT kadang-kadang dia takkan bagi benda yang kita nak. Kita kecewa, kita depress, kita rasa macam habislah, hancurlah harapan aku. Dah. Kita akan rasa macam kita tak ada jalan dah atas muka bumi ni. Tapi kita kena ingat, kalau seorang ibu dia tak akan benarkan anak dia untuk buat benda yang dia paling nak, sebab ibu dia tahu kesakitan menanggung kekecewaan lebih ringan berbanding bahaya yang bakal ditempa. Andai kata dia dibenarkan untuk buat benda tu, maka Allah SWT jauh lebih sayang dia kepada kita. Dia tak akan bagi kita buat walaupun kita nak buat benda tu. Maka dia akan halang kita, dia akan biarkan kita kecewa, dia akan biarkan kita depres, sebab dia maha mengetahui andai kita dapat benda tu, maka kecelakaan dan kemudaratan jauh lebih besar bakal kita tanggung daripada keseronokan kita. Allah kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata aku wajibkan kamu perang dan benda tu satu benda yang kamu tak suka. Siapa yang suruh perang? Siapa yang suka perang? Bila perang mati, tinggal anak bini, tinggal semua. Allah kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu kamu akan tak suka, kamu akan rasa kecewa, kamu akan rasa tak seronok, kamu tak mau pergi pun. Bahkan ada sahabat-sahabat yang tak pergi pun. Dan Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah kata percayalah, benda yang kamu tak suka kadang-kadang dia tu sebenarnya baik untuk kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu rasa bagi bagus duduk kat kampung, jaga anak pinak, boleh jaga anak bini, percayalah benda tu mudarat untuk kamu. Dan Allah kata wallahu ya'lamu, Allah yang lebih mengetahui, wa antum la ta'lamun. Maka bila kita faham dengan benda tu, kita akan rasa tenang dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yes, kita akan kecewa dalam hidup ni. Betul, kita akan terlepas banyak peluang dalam hidup ni. Kita akan rasa sedih dengan benda-benda yang kita terlepas. Tapi percayalah, selagi mana amanah kita, selagi mana keimanan kita kepada Allah, kita tak akan sekali-kali orang panggil apa, larut dalam kekecewaan itu, sebab setiap benda yang terhalang merupakan benda yang bukan untuk kita. Allahu akbar. Maka kat sini dia kata apa? Nama-nama Allah kesemuanya indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah kata bagi Allah itu nama yang terbaik, bukan sekadar yang baik, bahkan dia yang terbaik. Kalau ada manusia yang penyayang, di sisi Allah, Allah Maha Penyayang yang sempurna. Kalau ada manusia yang pemurah, percayalah Allah jauh lebih pemurah, dan pemurahnya Allah sempurna yang tidak akan ada kekurangan dia. Tu Allah nak bagi tahu. Dan bila kita tahu benda tu, Allah kata apa? Fad'uuhu biha. Kamu kena minta dengan nama ni. Bila kamu tahu Allah ni Maha Pengampun, maka kamu kena minta ampun, disebabkan keampunan Allah Maha sempurna. Allah tidak akan bagi keampunan secara total kepada kita, andai saja kita minta ampun. Tak? Kalau kita faham benda tu, kita akan rasa sangat bermotivasi untuk hidup. Kalau kita rasa banyaknya dosa kita, banyaknya maksiat yang kita lakukan sepanjang hidup kita, percayalah, keampunan Allah ialah keampunan yang sempurna. Kerana Allah, nama dia ialah Al-Ghaffar. Dia ialah Maha Pengampun. Dan pengampunan dia tidak ada kekurangan. Maka apalah sangat nak dibandingkan dengan dosa kita. Maka kita akan sentiasa, orang panggil, optimis dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jaga-jaga, Allah kata, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Akan ada orang yang akan memesongkan nama-nama Allah ini. Maka Allah kata tinggalkan puak-puak ni. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan balaskan apa perbuatan mereka. Nama-nama Allah ni semua indah. Tuan-tuan boleh baca sendirilah. Nak habis masa dah ni. Sekejap Abu Masri marah.
Baik, seterusnya yang ketiga, nama-nama Allah tidak terbatas. Nama-nama Allah lepas ni rehat, lepas tu balik. Oi, 10.30. Oh, awak tak call. Ni kan sebab tak lagi nanti ingat kamu rajuk. Baik. Contohnya, ni tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan baca. Okey. Benda yang patut di-highlightkan kat sini adalah kesemuanya indah. Okey, baik. Ada soalan dia kata semua nama Allah indah, tiba-tiba kita tengok nama Allah ada dar. Kan? Betul tak nama Allah ada nama dar? Ha? Betul ke dok tuan-tuan? Sakit? Ha? Tak tahu. Kacau. Okeylah, tukarlah. Dar tak mau. Kita kata dar alif ra ada apa ni? Ada syiddah atas tu. Dar. Tak mau? Okey, tak payah. Kita ambil yang lain. Yang tuan-tuan tahu. Muntaqim. Baik. Betul tak nama Tuhan Muntaqim? Tak tahu juga. Balik lah. Tak ada respon pun. Betul lah kan? Tolonglah. Cakap je. Tak apa. Tipu sunat. Ramai orang kata tipu sunat ada ustaz. Dia dalilkan hadis Nabi kata sunat ni ada 3 perkara yang dibenarkan tipu. Antaranya tipu seorang suami pada isteri. Dibenarkan. Dan tipu untuk mendamaikan 2 orang yang bergaduh. Boleh tipu. Contohnya macam mana? Kita jumpa zaujah kata abang tak ada lah yang sayang lah yang paling cantik atas muka bumi. Tak, kita jumpa bini kita lah, jangan jumpa bini orang. Kita jumpa bini kita kata sayanglah bini orang yang paling cantik dalam mata abang. Confirm lah tipu. Kan? Mesti ramai lagi tak orang lagi cantik pada bini kita. Kalau tidak, kalau dia cantik sangat, takkan dia nak dengan kita. Sebab tipu ni apa tuan-tuan? Ta'rif tipu ialah kita cakap benda yang mukhalafatu al-haqiqah. Itu panggil tipu. Benda yang tidak muntabik dengan haqiqah, maka benda itu dianggap sebagai tipu. So kalau suami kata sayang memang cantik sekali. Kadang-kadang bini kata abang ayang gemuk tak? Ada 2 kemungkinan. Sebelum buka mulut fikir panjang-panjang tuan-tuan. Lebih baik kita kata ayang berhenti dulu, abang nak istikharah. Mana patut abang jawab sebenarnya? Kita boleh kata yang mana ada gemuk yang fit slim river ni. Tipu, tapi boleh untuk harmoni suasana dan sebagainya. Tapi kenapa sampai ke situ? Kenapa Mas Ri? Kenapa anda sampai ke sini? Merepek lagi. Muntaqim tipu. Oh, tak nampak. Apa kaitan dia? Tak ada respon. Astaghfirullah ya Rabb. Baik, tak apalah. Kita nak kata muntaqim. Yang muntaqim ni tuan-tuan. Tipu sunat. Tipu sunat. Ramai orang kata ada tipu sunat dalam agama. Kita kata tak. Ada perkara-perkara yang kita dibenarkan untuk tidak ceritakan tentang hakikat yang sebenar untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Itu cerita dia. Bukan kata tipu sunat. Sebab sunat ni buat dapat pahala tuan-tuan. Cerita dia sunat. Apa maksud sunat? Yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu wala yu'aqabu tarikuhu. Sunat ni benda yang orang buat dapat pahala, orang yang tak buat tak ada masalah. Jadi kalau kita tipu sunat untuk perbanyakkan amalan sunat kita, macam bukan tu cerita dia. Maka dia kata, saya faham tipu. Saya sedang beribadah sunat ni. Bukan tipu sunat. Ada benda-benda yang kita dibenarkan untuk tidak cakap benda yang hakikat yang sebenar, untuk jaga yang orang panggil maslahat yang lebih besar. Keadaan-keadaan tertentu tuan-tuan, bukan semua. Bukan banyak pun, sikit je. Baik. Cuma kita nak kata muntaqim. Muntaqim tuan-tuan ialah maha membalas dendam contohnya. Intiqam maknanya apa? Dia akan ambil tindakan kepada orang yang dia tak suka. Baik ke tak baik? Kita manusia, kalau jenis asal orang buat kat kita nak balas balik. Adakah sifat seorang tu seorang yang baik? Tak boleh sikit. Silap sikit, habis. Dia akan ambil tindakan.
Contoh nama Allah Mutakabbir. Senang paling cerita lah Mutakabbir lah. Allah ni Mutakabbir. Mutakabbir apa dia? Membesarkan diri dia. Tinggi, hebat, besar, takabbur. Takabbara yatakabbaru mutakabbir. Baik, sifat mutakabbir ni baik tak kalau untuk manusia? Kita kata tak baik. Tapi bila mana benda tu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita percaya. Kita faham tadi kaedah bahawasanya semua benda asal saja dia tu adalah nama Allah, maka dia akan bersifat baik. Maka takabbur bila mana dia disambungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi satu benda yang mengkonotasikan benda yang baik. Sebab kita kata kaedah dia semua nama Allah, walaupun kalau benda tu diletakkan pada manusia, benda tu nampak tak baik, tapi kalau pada Allah, benda tu akan jadi baik. Sebab Allah yang maha adil dan dia tahu apa yang dia buat. Jadi takabur dalam keadaan yang sesuai untuk orang yang sepatutnya dia takabur. Allah kata dalam Quran apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allah kata fadamdama alaihim rabbuhum. Allah damdama. Apa maksud damdama, tuan-tuan? Damdama ni itu maksudnya damdama. Maka Allah jatuhkan azab kepada kaum tadi. Bila mana Allah tak suka dengan dia orang terlalu melampau, maka Allah fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim. Disebabkan dosa mereka, maka Allah turunkan azab dumdam. Betul? Dalam bahasa Arab tu damdama. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Walladhi yatata'ta' al-mahiru bil Quran ma'as safaril kiramil bararah walladhi yatata'ta'. Orang yang baca Quran pandai, dia akan bangun ke akhirat dengan para malaikat. Tapi orang yang baca Quran macam mana? Walladhi yatata'ta'. Apa maksud yatata'ta'? Macam tu lah. Sekali baca bunyi Jawa, sekali baca bunyi Arab, esok bunyi Kedah pula. Wadduha. Kata pasal poho, Kedah. Kita kata tu buat gaya wadduha tu perak, kita ada itu imalah. Itu imalah dalam qiraat. Tadi Kedah ni wadduha ni mungkin botol lah kot. Bukan, memang ada qiraat macam tu. Baik, maka Allah kata apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allah nak tunjukkan sifat dia tu. Allah kata apa? Lepas mana aku hancurkan kaum tu, wala yakhafu uqbaha. Dan aku tak takut pun ada orang datang balik pada aku untuk minta, orang panggil apa? Untuk minta ganti rugi dan sebagainya. Maka Allah nak ceritakan bahawasanya kalau aku buat, ada siapa berani nak bangkang? Contohnya, kita kalau cakap macam tu, orang kata, boy, sombongnya. Tapi benda tu layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tak layak bagi kita. Ada benda yang layak untuk kita dua-dua, tapi bersifat lain-lain. Macam tadi, aziz, kita pun aziz, Allah pun aziz. Tapi aziz Allah maha sempurna, sedangkan aziz kita tak sempurna sangat. Allah maha pengampun, kita juga boleh mengampun. Tapi adakah keampunan kita sama dengan sifat keampunan Allah? Tak sama. Tapi ada benda yang hanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh untuk kita. Sifat takabur tak boleh untuk kita. Baik.